nanti mak doakan Afiq kat KL ya. Nanti bila Afiq dah kaya, Afiq belikan macam-macam untuk mak. Mak tak nak semua tu nak. Mak nak bila Afiq berhijrah ni, mulakan hidup baru. Sebagai seorang yang sentiasa mendoakan mak. Dan bila bersedekah tu, sedekahkan atas nama mak sekali. Boleh? Boleh mak, insya-Allah. Afiq minta maaf, mak. Afiq lama tak balik. Afiq minta maaf. Ya Allah, jangan ambil mak aku. Mak, bangun mak. Mak, bangun mak. Afiq ada beli ke mak baju baru. Afiq janji mak macam-macam. Afiq takkan tinggalkan mak lagi, mak. Mak jangan tinggalkan Afiq, mak. Mak bangun, mak. Mak bangun. Mak, Afiq tak ada siapa, mak. Afiq ada seorang, mak. Mak, bangun, mak. Mak. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan baginya. Tahukah anda, sedekah jariah adalah sedekah yang amalan pahalanya mengalir walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Ayuh, kita berinfak kepada projek infak Telaga Kemboja, sebuah kempen dijayakan Pertubuhan Ar-Rasyid yang telah pun beroperasi selama 12 tahun sejak 2010. Apakah impian seorang ibu? Impian seorang ibu mempunyai anak soleh yang sentiasa mendoakannya walaupun sudah tiada di muka bumi ini. Anak yang tidak pernah melupakan pengorbanan mereka ketika masih hidup. Ayuh, kita membalas pengorbanan ibu dan bapa kita dengan berinfak kepada kempen infak Telaga Kemboja, dan pahalanya kita sedekahkan buat ibu dan ayah kita. Kempen ini bertujuan membina telaga di kawasan kampung pedalaman di Kemboja yang tidak mempunyai sumber air bersih. Setiap telaga boleh digunakan dan memberi manfaat kepada 100 keluarga di sekelilingnya. Bayangkan, selagi telaga digunakan, selagi itu pahala untuk ibu dan ayah kita tidak putus buat mereka. Ayuh, kita berinfak kepada kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. InsyaAllah menambah amalan kebaikan buat ibu dan ayah kita di dunia dan akhirat. Terima kasih Pertubuhan Ar-Rasyid atas perkongsian video yang begitu menyentuh hati kita. Kita ni kalau bercakap tentang mak ayah kita, Allahu Akbar, yang mampu menjentik hati kita, mampu menitiskan air mata. Itulah dia kita. Besarnya pengorbanan dan juga jasa ibu bapa kepada kita. Masya Allah. Baiklah, kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Zul Ramli, seorang pendakwah yang sering bersama dengan kita. Tengok Ustaz teringat cinta ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seadanya, Masya Allah. Baiklah, mengukir senyuman manis dengan berinfak. Tajuk yang kita pilih hari ini Ustaz. Mohon Ustaz berikan sedikit kata-kata mukadimah kepada kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Farah ya, dan juga semua para penonton yang bersama. Mengukir senyuman manis dengan berinfak ya. Kita tahu bahawa di sebalik infak seorang hamba Allah adalah kita dapati bahawa di sana adanya apa yang disebutkan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat Allah redha pada kita dengan amalan yang kita lakukan, saya yakin senyuman itu bukan hanya pada orang yang bakal menerima apa yang kita beri, tetapi kita, mereka, ibu, ayah. Dan ini saya kira satu perkara besar yang akan berlaku apabila kita melakukan infak, insya-Allah. Masya Allah. Ustaz, mungkin ada yang tak sempat nak mencatatkan tadi berkenaan dengan kempen kutipan dana infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid. Dan juga kenapa kempen ini diadakan Ustaz? Dan mungkin Ustaz berkongsikan maklumat lanjut sebab ramai orang kita yang ingin turut sama membantu. Baik, Farah ya, dan juga penonton. Cuba bayang kalau kita di sini ya, kalau ada masanya tiba-tiba terhenti air, putus bekalan, ada masalah, kita rasa susahnya lah kan. Tapi cuba bayang saudara kita sendiri yang berada nun di Kemboja. Sebab tu bila Pertubuhan Ar-Rasyid pergi ke sana dan merasai denyut nadi kesusahan dan kepayahan mereka,
kita rasa satu tanggungjawab dan kita rasa suka untuk mewar-warkan bahawa perkara yang paling asas dalam hidup manusia adalah mendapat sumber air bersih. Dan rupanya ketika kita di sini buka pipe, ada air, ada saudara-saudara kita, ya Allah, ya, terpaksa beratur panjang, tidak cukup sama sekali bekalan air bersih tersebut. Jadi inilah yang saya kira, saya yakin para dermawan, bahkan semua orang yang Allah berikan harta padanya untuk menyumbang sesuatu kepada keluarga-keluarga tersebut. Dan insya-Allah kita akan bergerak, berjumpa, berhubung, membuat perjanjian, membuat apa sajalah yang perlu dengan pihak pemerintah untuk melaksanakan. Yang penting adalah akhirnya air bersih itu dikeluarkan daripada bumi dan insya-Allah dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga saudara kita di sana, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita doakan buat kesejahteraan hidup mereka. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, ramai penonton kita yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut Ustaz, secara ringkasnya tentang pertubuhan Ar-Rashid ini. Silakan. Baik, Pertubuhan Ar-Rashid, sebab kita dah bergerak sebenarnya sejak daripada tahun 2010 lagi dengan agenda membantu masyarakat Islam yang bila kita pergi, kita dapati ada ruang yang sangat orang kata ruang kosong yang sangat perlu bagi mereka. Jadi Ar-Rashid pergi dengan pelbagai misi. Kita buat madrasah tahfiz Al-Quran, kita buat banner masjid dan juga tajak anak-anak yatim. Bahkan kita bukan sekadar ke Kemboja, kalau ada segi keseluruhan, kita ke Yaman, tempat yang mana yang susah. Cuma hari ini kita nak fokus betul-betul bila kita dapati bahawa sangat genting masalah air bersih untuk keluarga-keluarga saudara kita di sana. Masya Allah. Ustaz, berbalik kepada perkongsian video pada awal perbincangan kita tadi Ustaz berkenaan dengan ibu bapa Ustaz. Apa lagi yang perlu kita lakukan kepada ibu bapa kita selain mendoakan mereka yang masih ada, insya-Allah kita boleh sama-sama meraihkan mereka, menjaga mereka, dan yang sudah tiada Ustaz. Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk membalas jasa baik ibu bapa kita? Farah dan semua penonton ya. Kita tak boleh nak bayang ya, saat telaga tersebut kita keluarkan airnya, percikan airnya, ya Allah ya, kampung yang satu telaga boleh dimanfaatkan oleh 100 rumah sekeliling. Mereka punya senyuman kita tak boleh lupakan. Tetapi kita tak nampak bahawa saat kita berinfak dan kita niatkan untuk mak kita, ayah kita yang nun di sana, yang tidak ada apa untuk membantu mereka melainkan pahala yang mengalir kepada mereka. Cuba bayang, kalaulah percikan air dingin itu menyentuh dan dimanfaatkan oleh 100 keluarga, betapa mengalir pahalanya sebab kita niat untuk mak dan ayah kita. Betapa dinginnya mereka di sana. Inilah yang kita katakan hakikat senyuman yang kita nak berikan kepada manusia yang pernah berkorban untuk menjadikan siapa kita pada hari ini. Jadi saya kira peluang ini sangat terbuka luas untuk mereka. Berilah senyuman yang paling manis untuk mak kerana pahala yang mengalir buat mereka daripada anak-anak yang soleh. Dan ingat, redha Allah hanya Allah beri bila mak dan ayah redha kepada kita. Amin, insya-Allah. Itulah yang kita ingin mahukan, redha daripada ibu bapa kita, restu daripada ibu bapa kita, redha Allah Subhanahu taala. Allahu Akbar. Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan bagaimana lagi cara yang paling terbaik, cara yang paling mudah untuk kita rakyat Malaysia sama-sama membantu mereka yang sedang memerlukan ketika ini? Baik, Alhamdulillah macam saya katakan tadi, tim Ar-Rashid sentiasa sebenarnya, walaupun kalau kita nak cerita dia punya kekangan, susahnya nak menguruskan, Masya Allah ya. Tapi saya yakin dengan sumbangan, dengan support daripada rakan-rakan, boleh tengok di skrin sekarang ni, ya, Maybank, ada akaun kita Pertubuhan Ahmad Rashid, ataupun terus ke www.infak.arrashid.com sebab mungkin terlepas. Kemudian ataupun boleh hubungi talian hotline kita 011-1615-2885 dan insya-Allah macam kita katakan tadi, akhir sekali seolah-olah kita nak beri bahagia pada orang Kemboja, beri senyuman pada mak ayah, dan ingat setiap sen kita lah yang akan menyebabkan kita senyum di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu dia nombor akaun yang tertera di kaca TV anda. Segala maklumat ada di skrin TV anda sekarang ini. Ambil saja gambar, screenshot, simpan, insya-Allah bila tiba masanya kita sama-sama bersedekah, berinfak. Baiklah Ustaz, secara ringkasnya penutup kita, kesimpulan Ustaz daripada mengukir senyuman manis dengan berinfak, nak-naknya lagi Ustaz, kita dah tak sabar, dah tinggal lagi beberapa hari lagi kita nak berpuasa ni Ustaz.
Mohon Ustaz berikan sedikit pesanan, nasihat dan juga peringatan kepada kami. Silakan. Ya Allah, untuk saya pastinya dan kita semua kita tahu bahawa kita boleh melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan yang suci dengan kita yang menyucikan diri terlebih dahulu. Dan tidak ada penyucian yang paling diangkat tinggi oleh Allah melainkan penyucian hamba saat dia melakukan sedekah. Kita sedekah sebenarnya bukan sekadar menyucikan harta kita, tetapi menyucikan sifat-sifat keji dalam hati kita. Dan saat kita bersih, maka Ramadan akan mengalu-alukan kita. Ramadan akan menjadi habuan terbaik buat kita. Allah, balighna Ramadan. Ya Allah, temukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Dalam keadaan kami bersih, suci ya Allah. Untuk bertemu dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas doanya Ustaz. Kita bersama dengan yang berbagai Ustaz Ramli, pendakwah yang sering kali bersama dengan kita di TV Al-Hijrah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat pagi ini. InsyaAllah banyak umur, berrezeki, kita bersua lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia, terkesan saya dengan kata-kata Ustaz dan juga tontonan video tadi itu. Masya Allah, ia bukan sahaja mampu memberi pahala yang berterusan, malah dengan berinfak dapat menyucikan hati kita. Allahu Akbar. Baiklah, insyaAllah sama-sama kita rebut peluang keemasan yang ada ini. InsyaAllah dalam bulan Syaban nak menuju ke Ramadan ini, insyaAllah mudah-mudahan suci, bersih hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Baiklah, sekian saja untuk edisi bersama dengan Pertubuhan Ar-Rasyid ini. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Bayangkan kita beratur berjam-jam untuk mendapatkan bekalan air bersih setiap hari. Ayuh, kita berinfak kepada kempen infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rasyid, membantu penduduk Kemboja mendapatkan bekalan air bersih. Semoga dengan infak ini menjadikan kita dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat.